Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Ini berkaitan dengan isu pengangkutan awam yang nak kita bincangkan susulan daripada apa yang diberitahu oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu-Fuk semalam yang menegaskan bahawa perkhidmatan transit aliran ringan LRT masih belum stabil sepenuhnya. Berikutan terdapat beberapa isu teknikal yang harus diberi perhatian dan beliau juga berharap bahawa menjelang Jun 2023 perkhidmatan tersebut akan lebih stabil selain tiada lagi isu perkhidmatan tenggedala. Ya, dan permasalahan ini bukan baru, ia sudah lama berlarutan. Pengangkutan awam seperti rel ini adalah pengangkutan utama masyarakat bandar dan juga sekiranya ia masih lagi pada tahap yang tidak memuaskan, pastinya mengundang kepada pelbagai masalah berantai seperti kesesakan lalu lintas, kualiti kerja dan kurang dan juga sebagainya. Jadi kita nak bersama dengan pakar dalam isu kita memahami, mendalami perkara berkenaan. Kita ada siapa, Ji? Kita bersama dengan Profesor Dr. Khalid Hasnan, Ketua Pusat Kecemerlangan Industri Pengangkutan Rel, ICO Rel, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Selamat pagi, selamat datang ke studio kami di awal ni pagi sini. Prof, kita nak bercakap mengenai perkara perkhidmatan pengangkutan awam ni. Paling penting adalah pengangkutan awam dalam bandar itu sendiri. Kita nak khususkan pada rel. Kalau kita lihat apa yang diperkatakan oleh Anthony Loke semalam, dalam perkiraan Prof, apa mungkin isu utama atau masalah utama dalam perkhidmatan LRT ini yang mungkin kita boleh fokuskan pada hari ini? Okey, terima kasih Gigi dan Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih Asrawani kerana menjemput saya sebagai berkongsi sedikitlah pengalaman dan apa yang saya perhatikan yang berlaku di merata tempatlah dan apa yang kita harapkan berlaku di Malaysia lah secara khususnya, insya-Allah. Jadi berkaitan dengan kalau sebelum kita pergi kepada LRT, saya juga kita membincangkan dari segi urban transportation, pengangkutan dalam bandar. LRT ini adalah sebahagian daripada itu dan dia menjadi satu yang mendapat perhatian kerana berlakunya beberapa kali kerosakan dan terganggu perkhidmatan. Jadi ini sebenarnya memberi satu keresahan kepada pengguna dan juga di pihak prasarana sendiri pun ini merupakan satu cabaran sebenarnya. Tapi persoalan di sini kenapa dia berlaku dan bagaimana apakah impak dia dan sebagainya. Jadi saya nampak isu pengangkutan awam ini rasanya rata-rata rakyat Malaysia memahami bahawa dalam bandar ni kita banyak berlaku kesesakan dan kalau kita tengok yang permotoran ni dari segi taksinya, dari segi basnya dan sebagainya, dia memberikan impak kepada persekitaran dari segi gasnya dan sebagainya dan ketidakselesaan. Jadi pengangkutan rel dalam bandar ini adalah satu alternatif yang sangat penting dan ianya kalau kita tengok di negara maju, ia menjadikan satu budaya. Boleh katakan semua orang akan menaiki pengangkutan rel sama ada dalam berbagai bentuk lah, LRT ke, MRT ke dan sebagainya. Jadi mau tak mau pengangkutan rel dalam bandar adalah satu pengangkutan yang sangat-sangat penting dan wajar dipertingkatkan. Itu poin saya. Wajar dipertingkatkan. Isunya di sini ialah berkaitan dengan keresahan ramai dari segi perkhidmatan yang terganggu. Jadi bila perkhidmatan terganggu, banyak memberi kesan kepada ekonominya, kepada kesihatan penduduknya dan sebagainya lah. Jadi ini kesan dia mungkin kita boleh ulas panjang, tapi saya tidak nak menyentuh di situ. Tapi saya menegaskan perlu kepada satu penyelenggaraan yang lebih baik. Jadi saya mungkin nak mulakan di sini ialah satu akronim apa yang dipanggil sebagai RAMS. Reliability, Availability, Maintenance and Safety. Jadi ini yang diguna pakai di negara-negara maju, sama ada di peringkat operator, di peringkat manufacturer, system developer dan sebagainya. Sebab ini bagi memastikan bahawa servis itu servis yang efisien, yang murah, maknanya dari segi economic sense, maksudnya maintenance itu tidaklah menjadi mahal, tidak membebankan.
Tapi banyaklah perkara yang boleh perbincangan dengan lebih dalam lah. So kami di Universiti Hussein On kita dah dapat grant sebenarnya daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk laksanakan RAMS framework ini, untuk bagaimana RAMS ini untuk dilaksanakan oleh stakeholders dan juga pemain-pemain industri railway. Jadi saya memulakan di situ dulu bahawa this is serious dan RAMS ini adalah satu yang semua kena libat. Bukan hanya KTM ke prasarana ke operator ke, tidak. Dia melibatkan semua. Dalam ekosistem tu semua kena terlibat. Daripada pembuat komponen yang kecil sehinggalah kepada maintenance dan sebagainya. Saya mulakan di situ dulu. Jadi apa yang Prof canangkan adalah kita Youth Nation sedang lakukan kajian untuk merangka RAMS ini. Bagaimana sebenarnya RAMS ini Prof katakan di negara-negara maju ia memberikan kelancaran juga efisien lebih baik. Mungkin Prof boleh ceritakan di situ pula. Okey. Dia perkara RAMS ini dijadikan mandatory. Sedangkan di Malaysia ia bukan satu yang mandatory. Kita ada juga pakai. Ada. Tapi ada. tak di peringkat kecil-kecilan. Dia bukan satu yang bersifat keseluruhan dan bukan dia bersifat mandatory. Saya tertarik sebab Prof katakan ia membina satu ekosistem keterlibatan sama. Sebab kalau kita mempunyai pecahan banyak, ini akan menyukarkan banyak birokrasi dan sebagainya. Betul. Banyak perkara perlu kita titik beratkan, banyak kepala perlu kita handle dan sebagainya. Betul. Bagaimana sebenarnya Prof lihat RAMS ini sebagai satu permulaan kepada kita untuk pastikan bahawa ia dilaksanakan, diguna pakai, dan dalam masa yang sama juga ini memberi kesan masa jangka panjang untuk pengangkutan awam kita. Sebab dia macam ni, sebab kita pun dalam ini kita telah melibat urus dengan APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, dalam masa kita bengkel itu pun dia orang terlibat dan banyak stakeholders terlibat. Sebab dia betul dia memerlukan penglibatan yang komprehensif, kan? Daripada dalaman dan juga kita punya networking dengan pihak pembekal dan sebagainya. So itu saya katakan tadi, dia kena ada political will, dia kena buat betul-betul. Jadi alhamdulillah Kementerian Pengangkutan Malaysia telah bersama dan membantu sangat dalam perkara ini. Jadi kerajaan baru ini saya mengharapkan ianya dapat diperkukuhkan lagi. Dan kalau kita lihat apa yang disabut oleh Anthony Loke semalam mendedahkan juga daripada report laporan ataupun laporan audit yang diterima daripada prasarana sendiri, banyak fasiliti dalam LRT dan monorail itu sendiri tergenala. Ini kalau kita tengok laporannya daripada monorail, yang mana lift di 16 stesen LRT monorail di sekitar Lembah Kelang tak berfungsi, 46 eskalator tak berfungsi, 664 lampu tidak berfungsi. Adakah ini disebabkan kita tak ada budaya penyelenggaraan itu, Prof? Ada, tapi tidak mencukupi. Pada saya dia bukan satu yang dibudayakan yang sebenar-benarnya lah. Maksudnya mungkin di situ dia rasa okay, I've done my job, saya dah buat. Tapi yang ni orang lain punya. Jadi itu yang saya katakan tadi tu. Kena melihat benda ni perkara yang komprehensif. Mana-mana kepincangan di mana-mana, we have to take it serious. Kita tidak boleh memandang ringan walaupun kecil, sebab kecil tu dia akan melibatkan, dia macam-macam virus lah. Ya. Kan? Jadi kalau kat situ dia ada kepincangan, kepincangan, jadi itu yang masalah ni. Jelah, kalau nak disebut dari segi maintenance of equipment, satu perkara. Dari segi kemanusiaan tu macam mana? Mungkin di sana ada juga keciwaian disebabkan oleh letih. Mungkin dari segi perancangan untuk scheduling pekerjanya itu mungkin satu perkara. Tapi saya nampak perkara-perkara macam ni, saya nak sebutkan satu lagi ialah dalam perkara ini di negara maju, apa yang disebut sebagai digitalization, pendigitalan. Maintenance ini dari segi mula lagi everything is digitized.
So human error tu kita boleh kurangkan. Boleh dikurangkan. Jadi mungkin kalau kita tengok dari segi maintenance ini, saya nak sebut jugalah perkara ni. Pertamanya mungkin bila sesuatu berlaku, kita buat analisis. Kita kaji dia kenapa dia berlaku. Kalau benda tu dah berlaku dah. Kemudian kita buat dari segi tu kita buat diagnosis lah. Punca dia apa? Bagi nak mengelakkan benda tu berlaku lagi kan. So kita akan bagi ubat dan sebagainya. Di negara maju, dia sudah ada pula sekarang ni automatic prognosis dipanggil. Prognosis maksudnya belum benda tu berlaku, dia dah nampak dah trend dia. Dan dia, dengan trend tu saja dia boleh mengenal pasti, oh yang ni akan berlaku sekian macam ni. Jadi dengan itu tindakan awal boleh diambil. Sama ada tindakan awal itu oleh manusia sendiri, manually, atau benda tu boleh dibuat secara automatik. Tapi Prof, bagaimana kita nak ke arah situ? Dilihat juga LRT ni, walaupun dah lebih 20 tahun bertapak dalam negara kita, kita masih menggunakan pakar daripada luar untuk apa mungkin masalah yang berlaku. Sebelum ini kita lihat kan tergendala sampai 2 minggu. Adakah kalau kita nak ke arah situ, kita perlukan juga pakar daripada luar negara yang kita tahu kesannya nanti kita menunggu sehari dua lah untuk pakar tu datang kan? Ataupun memang actually dia memang dalam deal syarikat supply train tu memang kalau berlaku kerosakan dan sebagainya kena panggil pakar daripada kami untuk betulkan, bukan daripada. Okey, yang perkara yang kedua tu yang kemudian ni ialah mungkin dia ada terikat, dia akan buat penyelenggaraan dan sebagainya dalam jangka masa tertentu. Bila selepas tu apa jadi? Jadi itu yang kena panggil balik. Kadang-kadang tu benda tu simple je, tetapi oleh kerana kita tidak ada kepakaran tu, maka kita tak dapat nak buat. Kita panggil dia luar. Saya nak sentuh sedikit ni berkaitan dengan teknologi transfer lah. Ini satu perkara yang saya nak sentuh ialah berkaitan human resource development, pembangunan sumber manusia. Ini saya rasa kita kena ubah supaya ianya lebih bukan sekadar kita ni maintenance sahaja. Kita kena go beyond. Memahami sistem itu daripada bagaimana sistem itu dibina. How the system was developed. Itu namanya sistem engineering lah. Okay? Dalam konteks sistem engineering ini, maknanya orang kita ni kena dilatih supaya memahami itu. Jadi kalau ada perkara yang seumpama itu berlaku, yes, kita boleh buat. Satu. Yang kedua sebenarnya daripada kalangan kita sendiri pun, insya-Allah, saya yakinlah kawan-kawan kat universiti dan juga kawan-kawan kita di TVET, institusi TVET dan sebagainya, kita mampu sebenarnya. Tapi kita kena hantar keluar. Human resource development kena dipergiatkan. Dalam konteks real, untuk kita lebih maju, yang tu kena letak perkara yang utama. Kita tidak mahu bergantung lebih-lebih sangat kepada pihak luar. Sampai bila? Sedangkan kita sebenarnya berupaya. Saya bersama dengan pemain-pemain industri real ini, bila bincang, mereka boleh. Ya. Dan di peringkat universiti pun kita boleh. Sebab kami di ICOE Rail, Industry Centre of Excellence for Railway, kita ada pool of experts. Macam saya punya background dalam mechanical engineering. Ya. Dan saya lebih kepada the vehicle itself, dipanggil rolling stock. Tapi mungkin ada dari kawan-kawan kita ada yang bahagian traction, ada yang bahagian track work, ada yang bahagian boleh. Cuma saya rasa kita kena buat satu untuk human resource development yang lebih komprehensif, yang lebih padulah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Banyak lagi kita nak bincangkan dengan Prof. Tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Okey, terima kasih.
Baik, perbincangan kita pagi ini berkaitan dengan isu pengangkutan rel dalam bandar. Ini sebenarnya akan bersama dengan wartawan kami di lapangan, Rahimah Abdullah, yang ketika ini kami tempatkan di LRT arah Damansara untuk kita lihat sebenar situasi sebenar, sebab sekarang ni pun waktu-waktu peak hours kan, semua orang naik LRT ketika ini. Tapi apa pun kita akan bawakan Ima sebentar lagi. Prof, kita nak sambung lagi perbincangan kita. Prof sudah beritahu bahawa paling penting untuk kita digitalisasikan pengangkutan awam dalam negara kita ni, sistemnya dan maintenance-nya dan sebagainya. Seberapa segera perlu kita adakan? Sebab kalau tergendala ni umpama macam pengumuman saja, 2 minggu tergendala ya. Jadi orang semua dah terkial-kial tak tahu nak buat apa. Ada yang pagi tu 5.30, yang tempoh hari 5.30 pagi kita dapat makluman tu. Hari yang sama juga orang nak pergi ke tempat kerja. Bagaimana pendapat Prof? Saya nak komen sikit berkaitan dengan maintenance ni. Dia ada beberapa cara dan beberapa peringkat lah. Apa yang dipanggil pertamanya ialah schedule maintenance lah. Dia buat berkala. Cukup berapa pusingan, cukup berapa masa, maka kita kena buat maintenance gini. Itu schedule maintenance lah. Macam kita servis kereta lah. Betul. Lebih kurang kan. Tapi ada yang kita boleh buat sebenarnya ialah apa yang dipanggil, ialah selain daripada ada beberapa lah. One is predictive maintenance. Predictive maintenance ini kita boleh menjangkakan bila kita tengok pattern tu akan berlaku di section gini, akan berlaku pada section gini, jenis kerosakan gini. Benda tu boleh berlaku, boleh dibuat. Dia panggil predictive maintenance lah. Dia menjangkakan. Kan? Yang sebelum tu ialah berkaitan dengan preventive maintenance. Mana sebelum berlaku dia buat. Dan lagi yang keduanya ialah predictive maintenance. Maksudnya dia dah lagi jauh lah jangka panjang dia. Kan? Jadi itu benda yang ada strategi maintenance tu lah. Jadi ini maknanya kena dilaksanakan secepat mungkin. Saya tahu benda ni berlaku. Cuma saya rasa benda itu tidak mencukupi. Sedangkan kerosakan itu sebenarnya kalau kita tengoklah di negara maju dipanggil condition monitoring. Okey, pengawasan kepada condition tu. Kalau nampak dia something yang abnormal tu, okey. So, kena bagi perhatian. Jadi benda-benda perkara macam ni saya nampak kalau apa yang telah berlaku selama ini, benda-benda itu tak berlaku. Kita lebih kepada preventive maintenance, schedule maintenance dan preventive maintenance. Dari segi itu kita nampak kekurangan. So ini something yang kita kena usahakan sungguh-sungguh lah. Dan Prof, pada pandangan Prof lah kan, ini perdebatan ada pro and cons dia. Macam mana untuk kita pastikan bahawa bajet yang disalurkan setiap tahun kita lebihkan kepada pembangunan, bukannya kepada membina jalan raya, lebuh raya baru dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan? Sebab kita faham bahawa kalau kita dapat tackle pembangunan infrastruktur baru, teknologi baru dan sebagainya, kita boleh kurangkan kepada kos-kos maintenance semua akan berkurang sebab kita dah ada guna teknologi yang baru. Itulah tujuan teknologi baru itu dicipta, dia nak kurangkan kos dan juga maintenance. Macam mana Prof rasakan bahawa mungkin kita patut teroka benda-benda macam ni berbanding kita hanya pergi kepada membina lebuh raya, membina projek-projek yang kita rasakan itu adalah dalam tempoh jangka pendek saja boleh kita selesaikan masalah? Dari segi pembangunan tu, benda ni jangka panjang. Kan? Contohnya bila tengok kepada demografi penduduk. So maka ini kita tengok okey, yang ni kita nak bangunkan, maka kena ada laluan contohnya macam MRT lah. Di tempat-tempat yang mungkin selama ni mungkin tak nampak kan. Kalau kata ini tempat yang istilah jin bertendang tu kan. Tapi oleh kerana lalunya kat situ maka boleh naik. Itu dari segi demografi penduduk dan sebagainya. So maka kita buat laluan kat situ, mungkin ada keperluan untuk naik taman dan industri dan sebagainya. Itu saya nampak long term. Saya tidak saya memang benda tu kena teruskan. Kena teruskan sebab ini for future. Sebab kita punya penduduk terutama di bandar, kita punya progres tu memang laju, memang berkembang besar.
Kalau kita tengok dekat negara maju, perbandaran, the urbanization tu memang berlaku pesat. So jadi benda-benda ni kena ada public transport yang seiring dengan jangkaan pembangunan di situ. Kan? Itu saya nampak long term. Untuk yang masalah sekarang ni, yang kerosakan sini yang sepatutnya tak rosak, sepatutnya tak terganggu, this is immediate. This is short term. Jadi digitalisation ini nak kata bukan short term, saya nampak dia sebagai medium term. Supaya benda ini tidaklah 20 tahun dah anak kita, cucu kita masih lagi so you have to tackle this. Betul. Kan? Yang tu saya kata medium tu maksudnya bukan 10 tahun pada saya. 5 tahun dia dah kena settle perkara ni. Kan? Pada saya lah. Tapi kalau dalam immediate terms, immediate-nya sekarang ini, kalaulah dikenal pasti kerosakan itu begini, okay. Now we have to train kita punya orang. Kalau nampak trendnya di sini contohnya macam signaling, macam berlaku sekarang ini banyak masalah signaling. Okay. Kalau Melayu dia panggil semboyan lah. Tapi signaling lah. Dia communicate antara train dengan stesen dan sebagainya. Jadi ini isu yang sekarang lah. Tackle yang tu kena that is immediate. Itu bajet kita kena pergi di situ dululah. Immediate, yes. Okey. Baik, Yang tu Prof. immediate. Sebelum kita sambung perbincangan kita ada wartawan di lapangan untuk kita ceritakan sedikit keadaan di sana ataupun di beberapa stesen LRT yang telah pun kita kunjungi. Kita ada Rahimah Abdullah. Rahimah ada dekat LRT mana yang mungkin Rahimah boleh ceritakan keadaan, sebab semalam kita tengok report daripada YB Anthony Lok, fasiliti dan sebagainya ada yang rosak, ini menyukarkan orang ramai. Tapi macam mana untuk kita saksikan perkara ini dari kacamata pengguna orang ramai itu sendiri, Rahimah? Okey, kalau nak kata saya sekarang berada di LRT di stesen arah Damansara, merupakan laluan Kelana Jaya. Kalau kita tahu sebelum ini banyak gangguan-gangguan yang berlaku, terutama dari segi masalah teknikal menyebabkan gangguan di kawasan LRT terutama di laluan Kelana Jaya ini. Dan kalau melihat sekarang dah hampir pukul 9, kebanyakan orang ramai, terutama pelajar-pelajar dan juga mereka yang bekerja sudah pergi ke destinasi masing-masing. Dan tadi pun memang agak sesak di kawasan di LRT stesen arah Damansara ini. Kalau kita tahu di LRT arah Damansara iaitu laluan Kelana Jaya, sehari kira-kira 200,000 penumpang yang menjadi kapasiti kepada stesen laluan di Kelana Jaya. Itu apa yang dikatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok semalam. Dan rata-rata daripada pengguna yang saya dapat temui tadi mengatakan mereka berharap kekerapan tren LRT itu boleh dikurangkan. Maksudnya ketika ini kekerapannya adalah 5 minit sekali. Biasanya kalau sebelum ini mungkin dalam 3 minit lebih. Kalau 5 minit tu, kalau kita boleh katakan agak masa yang panjang bagi mereka yang untuk pergi bekerja, memandangkan juga kalau coach itu penuh, mereka perlu menunggu lagi coach yang seterusnya, menambahkan lagi 5 minit mereka untuk ke tempat kerja ataupun ke destinasi. Terutama kalau kita tahu di waktu puncak, terutama kira-kira jam 6 pagi hingga 8 pagi bagi waktu pagi, dan juga mereka yang pulang bekerja iaitu kira-kira jam 5 petang hingga 7 petang adalah waktu puncak yang kita perlu mengurangkan tempoh kekerapan menunggu itu sendiri, terutamanya daripada 5 minit mungkin kepada 3 minit. Itu antara apa keluhan daripada pengguna-pengguna LRT terutama di kawasan arah Damansara ini. Kalau kita tahu sehari ada 200,000 penumpang melalui laluan Kelana Jaya. Itu antara apa yang dikatakan oleh pengguna itu. Baik, terima kasih Rahimah Abdullah dari LRT arah Damansara. Kita boleh lihat sebenarnya tinjauan daripada Rahimah ini, rata-rata yang mahukan gerabak itu lebih cepat, lebih kerap untuk datang. Ini berbalik kepada efisiensi
kecakapan itu sendiri kan Prof. Kalau kita lihat di Malaysia ini kita ada pakar seperti Prof. Kita ada Mitrans UiTM yang mengkaji juga mengenai pengangkutan awam. Kita ada pengangkutan awam rail untuk LRT itu lebih 20 tahun. Malah Prof cerita juga berkaitan dengan kereta api Tanah Melayu kita. Mulanya pada 1885. Mengapa kita masih lagi pada tahap ini, Prof? Okey, terima kasih. Sebenarnya saya nampak perkembangan industri rail di Malaysia ini kita meningkatlah tahun 90-an. 95 ke atas kita dah meningkatlah dengan komuternya, dengan LRT dia dan sebagainya. Tapi sebelum tu memang kereta api ini sebagai satu yang tak menarik lah. Kalau orang tu dari segi profession nak jadi apa, nak kerja dengan kereta api kurang lah. Tapi bila nampak macam komuter LRT, jadi orang naik minat. Dan bila kami perkenalkan kursus Masters of Science in Railway Engineering kat UTHM, kemudian nampaklah di sana minat yang banyaklah untuk railway ini sebab projek railway yang banyak dengan high speed railnya, dengan ERL-nya, dengan ECRL-nya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah nampaklah benda tu trend satu yang pada saya satu yang sangat-sangat positif. Saya nak sentuh sikit je sebelum tu, China lagi satu kalau Jepun tadi itu 1872 dia start. Kita 1885. Beza dalam 12-13 tahun. Tapi mereka sekarang ni lebih, saya rasa dari segi itu mungkin 100 tahun beza dari segi itu kan. Loginya. Jadi tapi tak apalah. It's better late than never. Sebab sekarang ni keperluan untuk urban transportation, pengangkutan di bandar perlu sangat untuk railway. So ini satu perkara yang kita kena rakyat dan juga orang muda kita ni masuk dalam industri rail. Sebab industri rail ini satu yang akan berkembang dan sekarang ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil imperative. Tidak boleh tidak. Kalau kita tengok sekarang ni insya-Allah lah saya berharapkan high speed rail jalan insya-Allah kan. Dan kita ni sebenarnya di Malaysia ni satu bumi yang bertuah. Kan? Sebab Singapura apa-apa pun dia akan lalu kita. Kan? Kalau dia nak ke Kunming China ke apa dia akan lalu. One belt one road kan. Yang satu itu pun dia akan lalu Malaysia. So kita ni pada posisi yang sangat strategik. Jadi saya mengharapkanlah untuk kerajaan baru ini kita mungkin dulu ada tersangkut-sangkut tapi insya-Allah saya berharap kerajaan baru kita ini akan terus merangsangkan lagi industri rail sebab perkara ini perkara yang mesti. Kalau tidak sekarang kita akan lagi ketinggalan. Kita dah tertinggal dengan Jepun 100 lebih tahun ni. Jadi kalau kita tak buat sekarang. Jadi itu sebab macam kami lah di universiti sini pun kita dah ada sekarang ni kursus railway degree. Baru graduan 35 orang baru ni 2-3 hari lepas. Semua dah dapat kerja. Okey, baik. Prof, nanti kita sembang buat macam mana nak merancakkan lagi industri rail ni melalui graduan dan platform dia universiti untuk menarik minat pelajar-pelajar yang daripada lepasan SPM. Tapi kita tak banyak masa, kita dah pun selesai di perbincangan Pantau Kerajaan Baru ni. Dan itu untuk kita terima kasih kepada Profesor Dr. Khalid Hassan, Ketua Pusat Kecemerlangan Industri Pengangkutan Rail Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, berkongsikan pendapat berkaitan dengan masalah industri pengangkutan awam, bagaimana kita mahu melancang lagi dan memastikan bahawa efisiensi berkaitan pengangkutan awam ni terutama di bandar dapat kita tingkatkan dalam pemengkasaan rail dalam bandar. Okey, baik, itu saja untuk Pantau Kerajaan Baru. Saya Hafizah Zaman dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.